Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan cuba membincangkan peta konsep bagi bab 6 iaitu sudut dan tangen bagi bulatan. Jika kita perhatikan kepada peta konsep yang dipaparkan di sini, terdapat 4 perkara penting yang perlu difahami dengan jelas. Yang pertama adalah bulatan. Apakah yang dimaksudkan dengan bulatan? Jika kita imbas kembali, berikut adalah beberapa maklumat penting bahagian-bahagian dalam bulatan. Pusat bulatan adalah suatu titik yang berada di tengah-tengah bagi suatu bulatan. Dan ada satu garis yang menyambungkan pusat bulatan dengan lilitan bulatan. Ini adalah dikenali sebagai lilitan bulatan. Garisan yang berwarna merah ini kita namakan sebagai lilitan bulatan. Bila ada satu garis yang menyambungkan daripada pusat bulatan kepada lilitan bulatan, kita namakan sebagai jejari. Manakala diameter pula ialah garis lurus yang menyambungkan dua titik pada lilitan dan melalui pusat bulatan. Dia berbeza dengan jejari. Jejari seolah-olah sebahagian bagi diameter. Diameter mestilah daripada hujung ini hinggalah ke hujung ini dan melalui pusat bulatan. Perentas pula adalah garis lurus yang menyambungkan sembarang dua titik pada lilitan bulatan tetapi tidak melalui pusat bulatan. Lengkok ialah sebahagian daripada lilitan bulatan. Jika kita perhatikan di sini, kita ada lengkok minor iaitu lengkok yang kecil dan kita ada lengkok yang besar. Kita namakan sebagai lengkok major. Sektor pula ialah kawasan yang dipatasi oleh dua jejari dan satu lengkok bulatan. Jadi, dia juga ada dua jenis iaitu sektor minor iaitu sektor yang kecil dan juga sektor major iaitu sektor yang besar. Sudut-sudut yang terbentuk dalam bulatan juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kita perhatikan Raja 1 dan Raja 2 ini. Raja 1 menunjukkan dua perentas. Okey, kita ada dua perentas iaitu PQ dan juga QR. QR ini pelajar-pelajar perhatikan betul, ini adalah perentas bukan diameter sebab tidak dinyatakan bahawa dia melalui pusat bulatan. Jadi kalau tidak melalui pusat bulatan, kita akan katakan QR adalah perentas. Raja 1 menunjukkan dua perentas PQ dan QR yang bertemu di titik Q pada lilitan bulatan. Okey, cuba perhatikan. Okey, jadi sudut PQR ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok PR. Bermaksud sudut ini, sudut Q ini, PQR ini adalah sudut pada lilitan. Sudut pada lilitan sebab dia terbentuk pada lilitan bulatan dan ianya dicangkum oleh lengkok PR. PR inilah, lengkok inilah yang membentuk sudut PQR yang ini dikenali sebagai sudut pada lilitan. Seterusnya pada Rajah 2, sudut PQS. Okey, PQS adalah sudut di sini yang berwarna merah itu. Seterusnya adalah PRS. PRS yang ini ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok major PS. Cuba perhatikan, ini adalah lengkok major PS. Major disebutkan major sebab dia adalah lengkok yang besar. PS, kita ada sebelah sini pun kita ada PS, lengkok PS. Sebelah sini pun kita ada lengkok PS. Tetapi untuk kedua-dua sudut ini dicangkum oleh lengkok major, lengkok yang besar bagi PS. Untuk B, sudut QPR. QPR, sudut yang berwarna biru ini. Dan yang satu lagi adalah QS.
SR, sudut yang di sini ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok minor RQ. Okey, cuba perhatikan di sini. Kedua-dua sudut yang disebutkan tadi itu dicangkum oleh lengkok minor. Sebab lengkok minor adalah lengkok yang kecil. Itu adalah penerangan tentang sudut di pusat yang dicangkum oleh sesuatu lengkok. Seterusnya kita tengok ciri yang pertama, iaitu ciri-ciri sudut dalam bulatan. Ciri pertama sudut dalam bulatan, iaitu sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Cuba perhatikan di sini, ini adalah sudut pada lilitan. Okey, sudut pada lilitan dan dicangkum oleh lengkok yang sama. Jadi kesimpulannya adalah nilai theta ini adalah sama. Okey, penerangan tambahan boleh tengok di bawah ni, bermaksud sudut PQR, PSQ, PTQ ini adalah sudut pada suatu lilitan bulatan. Okey, dia ianya terbentuk pada lilitan bulatan. Dan lengkok yang membentuk sudut-sudut itu adalah PQ, lengkok minor PQ. Jadi sama besar di sini. Jadi kita katakan ketiga-tiga sudut ini nilainya adalah sama. Seterusnya kita tengok ciri yang kedua. Sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama saiz. Jadi kita tengok di sini, lengkok ini dan juga lengkok bagi sudut ini adalah lengkok yang berbeza, tetapi nilai di sini panjangnya adalah sama. Jadi kita akan katakan kedua-dua sudut ini nilainya adalah sama. Berbeza dengan yang pertama tadi, okey, ini dicangkum lengkok yang sama. Jadi sudutnya juga sama. Bagi kes yang kedua ini, lengkok yang berbeza tetapi sama saiz. Jadi nilai sudutnya juga adalah sama. Seterusnya, saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Apa maksud berkadaran? Cuba perhatikan pada contoh di sini. Kita ada di sini panjang lengkok SU adalah Y dan PR adalah 3Y. Jadi bermaksud jika STU nilainya adalah X, jadi disebabkan ini Y, ini 3Y, jadi sudut pada PQR adalah 3 kali ganda daripada sudut yang tadi, iaitu 3X. Seterusnya kita tengok ciri yang ketiga. Bagi sudut-sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok, saiz sudut adalah sama jika panjang lengkok adalah sama. Bermaksud sudut pada pusat bulatan. Okey, ini adalah sudut pada pusat bulatan. Jika tadi kita bincangkan sudut pada lilitan. Okey, ini yang kedua-dua ciri ini adalah sudut pada lilitan. Ini adalah sudut pada pusat bulatan. Jadi saiz sudut adalah sama jika panjang lengkok adalah sama. Jadi bermaksud kalau panjang lengkok adalah sama, jadi nilai sudut pada pusat bulatan juga sama. Seterusnya juga, perubahan saiz sudut adalah berkadaran dengan perubahan panjang lengkok. Bermaksud, jika ini sama, nilainya adalah sama. Tapi dia berkadaran, perhatikan, ini Y, ini 2Y. Bermaksud, jika ini nilai X, sudut di sini akan kita gandakan 2 kali berdasarkan juga panjang lengkok yang diberikan. Terusnya kita tengok ciri yang ketiga, iaitu sudut pada pusat dan juga sudut pada lilitan. Apakah kaitannya jika lengkok yang sama? Kita cuba perhatikan. Saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama
ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Okey, jadi bermaksud ada lengkok yang sama ni. Okey, kita ada 2 sudut yang terbentuk iaitu sudut pada pusat dan juga sudut pada lilitan bulatan. Jadi nilainya sudut di pusat ini, okey, sudut di pusat ni adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. Ataupun sebaliknya, nilai nilai sudut di lilitan ini adalah separuh dari nilai sudut pada pusat. Cuba kita perhatikan contoh lain. Ini 2x, jadi ini adalah x. Ini adalah x, ini 2x. Jika ini adalah x, juga di sini adalah 2x. Dan satu lagi adalah kita tengok ni, nilai x dan juga ini sudut di pusat sama dengan 2x. Ciri yang seterusnya ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter ialah 90 darjah. Okey, kita ingat balik semula, ini adalah diameter. Diameter adalah satu garis lurus yang menghubungkan dua titik dari pusat daripada lilitan bulatan melalui pusat bulatan. Ini dikenali sebagai diameter. Jika ada satu garis macam ini adalah diameter. Dan satu sudut di pusat yang terbentuk nilainya adalah 90 darjah. Cuba perhatikan, ini juga adalah diameter. Jadi sudut yang terbentuk pada pusat pada lilitan di sini nilainya adalah 90 darjah. Seterusnya pula kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran adalah suatu sisi 4 dalam bulatan dengan keadaan keempat-empat bucu sisi 4 tersebut terletak pada lilitan bulatan. Jadi bermaksud kita ada satu segi 4 iaitu PQRS diletakkan di dalam satu bulatan dan setiap bucu bagi P, Q, R dan S mesti berada pada lilitan bulatan. Bermaksud P mesti berada pada lilitan bulatan, Q juga mesti berada di atas lilitan bulatan, R mesti berada pada lilitan bulatan dan S juga mesti berada pada lilitan bulatan. Dan jika ini dipenuhi, segi 4 ini akan dikenali sebagai sisi 4 kitaran. PQRS pada rajah di sebelah ialah sisi 4 kitaran. Sisi bukan segi. Sudut P dan R serta sudut S dan sudut Q dikenali sebagai sudut bertentangan dalam sisi 4 kitaran. Bermaksud P dan R adalah sudut bertentangan. P dengan R adalah bertentangan. Begitu juga dengan S dengan Q juga dikenali sebagai sudut bertentangan. Seterusnya, kita tengok contoh 8 dalam buku teks menerangkan tentang sisi 4 kitaran dengan lebih jelas. Cuba perhatikan soalan 8 ini, contoh 8 ini. Okey, bahagian soalan 1. Bagi setiap bulatan berikut, O ialah pusat bulatan. Okey, O adalah pusat bulatan. Telah dinyatakan di sini O adalah pusat bulatan. Soalan yang pertama, kenal pasti sisi 4 kitaran yang terdapat dalam setiap bulatan di atas dan jelaskan jawapan anda. Okey, jadi maksudnya kita kenal pasti yang mana satu adalah sisi 4 kitaran. Kita tengok yang pertama. Adakah ini adalah sisi 4 kitaran? Jawapannya tidak, kerana bucu D tidak terletak pada lilitan bulatan. Jadi maksudnya syarat untuk sisi 4 kitaran, mesti sisi 4 tu setiap bucunya mesti berada pada lilitan bulatan. Kita perhatikan bucu D ini tidak berada ataupun terletak pada lilitan bulatan. Maka
ABCD bukan sisi 4 kitaran. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Cuba perhatikan. DEFG. Keempat-empat bucunya memang berada terletak pada lilitan bulatan. Jadi kita boleh katakan ialah sisi 4 kitaran. Seterusnya yang ketiga. Kita perhatikan bucu O. Bucu O tidak terletak pada lilitan. Jadi kesimpulannya sisi 4KLON bukan sisi 4 kitaran disebabkan titik O ini bukan berada pada lilitan bulatan. Kita akan katakan bahawa KLON bukan sisi 4 kitaran. Seterusnya yang keempat, semua bucu PQRS berada ataupun terletak pada lilitan. Jadi ianya adalah sisi 4 kitaran. Seterusnya yang kelima, bucu O. Bucu O tidak terletak pada lilitan. Maka OTUV bukan sisi 4 kitaran. Seterusnya soalan B. Nyatakan sudut bertentangan yang wujud dalam setiap sisi 4 kitaran yang telah anda kenal pasti. Disebabkan yang pertama tadi bukan sisi 4 kitaran, kita akan kata tiada sudut bertentangan. Yang kedua, yang bertentangan adalah D dengan F. Dan yang satu lagi yang bertentangan adalah E dengan G. Soalan ketiga ni bukan sisi 4 kitaran. Yang keempat, P bertentang dengan R, Q bertentang dengan S. Dan yang kelima, ia bukan sisi 4 kitaran, jadi tidak ada sudut yang bertentangan. Kita sudah pun mengenal pasti apakah yang dimaksudkan dengan sisi 4 kitaran. Sekarang ni, yang seterusnya, apa yang kita akan cuba bincangkan adalah apakah hubungan antara sudut-sudut pada sisi 4 kitaran. Kita tengok dulu yang pertama. Hasil tambah sudut yang bertentangan dalam suatu sisi 4 kitaran ialah 180. Bermaksud, kita dah pun tahu ini adalah satu bulatan dan ada satu sisi 4 yang telah pun diletakkan dalam bulatan ini. Dan setiap bucu itu terletak pada lilitan bulatan dan kita katakan ia adalah sisi 4 kitaran. Dan kita dah pun belajar bahawa A dan B adalah sudut yang bertentangan. Begitu juga dengan C dengan D. Jadi apakah hubungannya? Hubungannya adalah A tambah B, iaitu sudut yang bertentangan. Nilainya adalah 180. Begitu juga dengan C tambah dengan D. Nilainya adalah sama dengan 180. Kita tengok contoh di bawah ini pun sama. Kita ada P dengan Q, X dengan Y. KX tambah Y sama dengan 180. Sudut P tambah dengan sudut Q juga adalah 180. Seterusnya kita tengok ciri yang kedua. Apakah hubungan antara sudut peluaran dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan? Jadi rajah menunjukkan sisi 4 kitaran PQRS. Perentas PS dipanjangkan kepada T. Panjang kepada T. Sudut TSR A ialah sudut peluaran untuk sisi 4 kitaran PSRQ. Sudut PQR ini theta ini dikenali sebagai sudut pedalaman pertentangan yang sepadan dengan A.
Jadi, theta ini dikenali sebagai sudut pedalaman bertentangan yang sepadan dengan A. Bermaksud nilainya adalah sama. Dalam kes di atas ini, kita perhatikan sudut A ini dia adalah sepadan dengan sudut A. Seterusnya, kita lihat kepada perkara penting yang terakhir iaitu tangen kepada bulatan. Apakah yang dimaksudkan dengan tangen kepada bulatan? Tangen kepada bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik saja. Titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan itu dikenali sebagai titik ketangenan. Okay, untuk memudahkan pelajar-pelajar faham, kita tengok pada rajah ini. Dalam rajah di sebelah, garis lurus PQ dan RS masing-masing menyentuh bulatan pada titik X dan Y. Cuba perhatikan, ini adalah PQ dan ini adalah RS. Dan menyentuh pada satu titik bulatan ini pada satu titik iaitu titik X dan titik Y. Sementara garis lurus UV, UV melalui titik A dan titik B pada bulatan. UV ada dua titik dia melalui dua titik iaitu pada titik A dan juga titik B. Jadi maka kesimpulannya apa? A, PQ dan RS ialah tangen kepada bulatan. Sebab syarat dia adalah tangen kepada bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu. Ini poin yang penting iaitu satu titik sahaja. Kita tengok garis PQ, satu titik sahaja yang menyentuh pada bulatan. Begitu juga dengan RS. Satu titik saja iaitu pada Y. Jadi kedua-dua ini kita katakan sebagai tangen kepada bulatan. Cuba perhatikan seterusnya, soalan B, kesimpulan seterusnya. X dan Y ialah titik ketangenan bagi PQ dan RS masing-masing. Bermaksud X ini kita akan kenali sebagai titik ketangenan. Ini pun titik ketangenan. Seterusnya kesimpulan yang ketiga adalah UV bukan tangen sebab dia melalui bulatan itu pada dua titik, bukan satu. Jadi A dan B kita tak boleh katakan ianya sebagai titik ketangenan bagi UV. Seterusnya kita akan melihat apakah ciri-ciri penting tangen kepada bulatan. Yang pertama, kita lihat apakah hubungan sudut di antara tangen dengan jejari yang bersilang pada titik ketangenan. Jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangen kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. Okey, kita tengok di sini, kita tengok contoh yang ni dulu. PQ adalah tangen. Ini adalah titik ketangenan, iaitu titik yang mana garis ini menyentuh pada bulatan. Dan kita lihat di situ, jika ada satu jejari bersilang dengan tangen. Jadi bersilang pada tangen pada titik ketangenan bermaksud ada persilangan di antara jejari dengan tangen ini pada titik ketangenan. Sudut yang terhasil adalah 90 darjah. Jadi nilai di sini adalah 90 darjah. Begitu juga dengan di sini. OBA adalah sama dengan 90 darjah. Syaratnya adalah tangen ini bersilang dengan jejari ini pada titik ketangenan. Nilainya adalah 90 darjah. Seterusnya, kita akan lihat yang kedua, apakah sifat-sifat berkaitan dua tangen kepada suatu bulatan.
Jika dua tangen pada suatu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu pada titik A, maka BA sama dengan CA. Cuba perhatikan, ada dua tangen. Okey, cuba perhatikan ini. Kita ada AB ataupun BA dan ini adalah CA. Okey, titik ketangenan adalah B dan juga C. Masing-masing bertemu pada titik A. Maka kita perhatikan BA dengan CA adalah sama. Sama panjanglah. Seterusnya, cuba perhatikan lagi. Sudut BOA. BOA adalah sama dengan sudut COA. Okey, jadi maksudnya sudut di sini nilainya adalah sama. Itu X dan X. Dan akhir sekali adalah sudut OAB. OAB itu ni, yang atas ni, Y. Sama dengan sudut OAC. Juga sama. Nilainya adalah sama. Kalau yang atas ni adalah sama dengan Y, bawah pun akan sama dengan Y. Seterusnya, kita akan melihat apakah hubungan sudut di antara tangen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Okey, kita tengok penerangan di bawah ini. Sudut X adalah sama nilainya dengan sudut Y. Okey, dan sudut theta sama dengan sudut beta kerana sudut di antara perentas dengan tangen bernilai sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Okey, cuba perhatikan. Jadi, nilai X di sini nilainya adalah sama dengan Y di sini dan nilai sudut theta sama dengan sudut beta di sini.